Okay, good day everyone. Hi, I'm Sir Alex. So today we will be going to our chapter 3, Occupational English. So in this chapter we'll be covering 3 items. First adalah cara-cara kita nak mengambil pekerja, recruitment process. Kedua adalah jenis-jenis interview. Ketiga adalah jenis-jenis soalan interview. So objektifnya adalah adakah kita mampu memahami perkara-perkara ini, dan jika soalan itu ditanya dalam soalan sesi interview, mampukah kita jawab soalan itu. Kita teruskan dengan slide seterusnya. Okey. So ini aktiviti yang kita buat dalam kelas lah. Nanti saya akan interview awak untuk tanya. Okey, interview proses ini adalah satu proses multi-stage di mana kita gunakan untuk mengambil pekerja baru. Dia juga dikenali sebagai recruitment process. Recruitment ya, yang ini penting. Biasanya interview ini melibatkan proses yang seperti berikut. So ini dia tangga dia. Pertama, identifying hiring need, planning, searching, identifying viable candidates, recruiting candidates, screening, interviewing, offering employment, dan hiring. So yang pertama, identifying hiring need ni adalah di mana syarikat tu menentukan keperluan sama ada dia memerlukan pekerja atau tidak. Okay, so contoh ada jawatan kosong, department tu kosong, so dia nak ambil satu jawatan, contoh macam admin. So dia perlu mengumpulkan kepada majikan dia apakah keperluan kita mengambil pekerja ini. Kemudian syarikat tu akan plan bagaimana kita nak mengambil pekerja ini, berapa ramai, bila kita nak buat interview, dan semua skim-skim untuk dia. Kemudian syarikat akan mula mencari pekerja tersebut melalui pengiklanan. So siapa yang apply benda tu, pengiklan mereka biasanya melalui Jobstreet ataupun portal-portal tertentu. So biasanya mereka ambil daripada situ lah. Kemudian daripada resume yang kita hantar itu, mereka akan identify kandidat yang layak. Maknanya ikut spek mereka, ikut kelayakan pendidikan, dan juga ikut pengalaman ataupun ikut kepada skill, benda yang mereka nak berdasarkan ni, identifying hari ni. So daripada ramai-ramai tu yang mereka identify, mereka akan recruit A candidates. Recruit A candidates ni adalah maksudnya yang betul-betul mereka tapis ikut spek mereka yang last. So proses screening ini berlaku sebanyak 3 step, 1, 2 dan 3. Ini betul-betul bagus lah. So pada recruiting A candidates ni, biasanya mereka mempunyai pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan itu, dan juga pengalaman mereka bersesuaian dengan itu. So next adalah screening. Screening adalah proses kita bertanya sama ada orang tu wujud tak wujud. Kadang dokumen ada tapi orang tak wujud. So dia call, tanya balik background dia, nama, pastikan nama dan alamat kampung dan sebagainya. Dan dia akan tanya berbagai soalan dalam sesi interview telefon. So sekiranya kamu tidak mengambil telefon time itu, time dia call, mungkin kamu akan terlepas peluang lah untuk mendapat kerja itu. So kalau dah apply untuk satu pekerjaan, so save lah nombor syarikat tu, jangan tak save. Okay, kemudian baru dipanggil pergi sesi interview. Sesi interview mereka akan tanya macam-macam soalan lah, yang kita akan pergi pada slide seterusnya. Jika kamu didapati puas hati, dia suka kamu, dia akan offer kamu employment. Offering maksudnya dia akan menawarkan kerja tu dengan package-package tertentu. Contoh macam gaji berapa, benefit apa, berapa hari kerja, OT apa semua. So bila dah offer, kalau kita setuju, yes, kita akan di-hire lah. Kalau kita kata no, dia akan kembali kepada step recruiting A candidates ni, dan dia akan mula balik. Kita akan mula balik daripada mula ni, sebab dia dah ada dah calon ni di sini ya. Okay, inilah proses flow untuk pengambilan pekerja. Kenapa awak kena tahu benda ni? Inilah step-step yang digunakan oleh syarikat untuk mengambil. So kita punya motif adalah memastikan awak menjadi A candidate ini. A, okay? A itu maknanya above average lah. Okay, next slide. Ini penjelasan untuk yang tadi tu. Boleh baca sendiri. Okay, ini kita masuk pada jenis interview. Jenis interview commonly ada dua je. Okay, structured and unstructured. Okay, biasanya setiap majikan memilih cara tertentu
untuk mendapatkan maklumat yang mereka perlukan untuk hire seseorang. So dia mungkin gunakan pelbagai cara atau combine cara mereka untuk memastikan dia dapat pekerja yang paling dia nak. So itu bantu kepada mereka. Apa yang kita boleh buat, kita boleh adapt dengan situasi itu dan cuba menjawab soalan mereka. Okay, ini structured. Structured biasanya satu sesi yang bermula dengan ice breaking question, sesi pengenalan. Dia adalah formal dan berstruktur. Berstruktur maknanya dia ikut peringkat dia. Pertama mesti tanya pasal ni, tell me about yourself. Beritahu pasal diri awak. Apakah tanggungjawab awak sebagai seorang admin? Apa yang awak nak tahu pasal syarikat kita ni? Di mana awak belajar? Dan biasa last kali tanya ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita mula, ini adalah ice breaking, sesi pengenalan. Okay, next, unstructured. So unstructured ni lebih kepada informal. Dia lebih ingin mendengar daripada kamu. Biasanya soalannya open-ended. Ada yang yes, ada yang no. Dia akan tanya contoh macam how do you spend your free time. Selalu awak keluar dengan kawan-kawan buat apa. Pasal movie, pasal buku yang awak pernah baca. So benda-benda ni sahaja nak memeriahkan sesi interview tersebut. Okay, ini adalah contoh stres. Ini adalah satu bahagian dalam sesi interview. Ini adalah untuk mereka yang mengambil high level position. Contoh macam CEO, General Manager dan sebagainya. So biasanya mereka bertanya soalan-soalan begini. Soalan-soalan ini kita tak terfikir langsung, tapi dia akan memberikan satu stres kepada calon dan mereka kena cuba menjawab dengan logik. Kamu boleh cuba menjawab soalan pertama, how many soccer balls can fit in a goal post? So macam mana kamu nak kira? So kamu kena fikir akal logik. Dan dia kata soccer balls, so kamu kena assume lah berapa banyak boleh muat. Okay, ini adalah soalan-soalan yang orang kata tak terfikir lah. Nama pun stres, dengar pun stres. Okay, next, behavioral adalah behavior interviewing adalah satu cara yang digunakan secara menyeluruh dan selalu digunakan. Okay, dia indikator tentang apa yang kita pernah buat pada past performance. Past performance ini yang pernah kita buat dulu adalah best predictor kepada future behavior. Okay, benda yang kita pernah buat pada waktu lalu adalah indikator kepada sekarang kita macam mana. Contoh macam sewaktu awak belajar, macam mana awak buat group assignment. Sewaktu awak belajar, macam mana awak siapkan modul assignment. Macam mana awak jawab quiz. Macam mana awak arrange time. So dia dapat tengok daripada attitude awak yang lepas, bagaimana pengurusan masa awak, dan dia akan cuba indicate bahawa oh sekarang dia macam ni. Okay, next. Case ni lebih kepada untuk menguji kemampuan pengiraan, analytical ability dan komunikasi. Yang ini pengiraan, sesi pengiraan. Biasanya dia berikan satu problem solving case. Okay. Dan kamu akan present dengan real or simulated problem. Dari mana dia akan bagi case yang berlaku dalam syarikat tersebut. Kamu kena selesaikan lah. So dia kata company kita sedang mengalami kerugian. Bagaimana kita boleh jimatkan pembelanjaan syarikat. So ini actually bukan case. Okay, ini adalah sesi orang panggil group ataupun panel interview. Kamu boleh tukar perkataan ni kepada panel. Okay, terulang to panel. So panel maksudnya ramai-ramai sekali interview sekali. Biasanya calon tu ada 3-4 orang dan interview je ada 3-4 orang juga. So mereka akan tanya soalan ulang-ulang pada setiap calon supaya mereka boleh tahu. Kita panggil ni panel ataupun group lah. Saya rasa ni group. Okay. Sebab dia kata to accomplish this, panel interviews are often used where the one candidate may be interviewed by a few people. Okay. Satu calon diinterview oleh pelbagai orang, kita panggil panel. P-A-N-E-L. Ini susah ya. Okay, ini soalan. Okay, types of interview question, kita ada 8 jenis soalan yang mungkin majikan akan tanya sewaktu kita di interview. So, pertama CVQ, Credential Verification Question. Ini untuk memastikan kita punya credential tu betul ke tak. Biasa credential ni berkaitan dengan GPA ataupun berapa tahun kita pernah bekerja. So, dia akan bertanya soalan daripada resume.
Okay, resume verification question. Apa yang awak tulis resume dia akan tanya balik betul kan tidak. Betul dia nak verify maklumat awak berikan. Okay, next, experience. Ini ada di mana soalan ni melibatkan awak punya pengalaman yang pernah awak buat dulu. Biasa kalau fresh graduate dia akan tanya pasal intern lah. Okay, next, opinion. Soalan lebih kepada situasi dan inginkan pendapat kamu. Contoh macam soalan bagi saya yang paling susah ni, what are your strengths and weaknesses? Ini paling susah. Okay, dan dia akan bagi senario-senario keadaan dan minta kamu jawab. Ini semua opinion based, tiada betul atau salah. Okay, behavioral question adalah bergujuk pada satu perkara lepas yang kita nak buat dan dia cuba indicate apakah kelakuan kita sekarang. Contoh macam, can you give me a specific example on how you did that? That dia masuk maybe assignment, quiz, masa belajar lah. Ataupun kerja yang pernah kita buat, dokumentasi, filing or whatever. So dia kata, measure past behavior as a predictor of future. Yang penting. Okay, kompetensi ni adalah cara kita boleh berdaya saing. So dia akan bagi tahu soalan macam, can you give me a specific example of your leadership skill? Okay, ataupun beritahu cara macam mana kamu nak menyelesaikan sesuatu secara kreatif. So ni bergantung general, dia akan bagi situasi lah. So kita kena ambil masa, fikir dan jawab. Okay, brain teaser ini biasa lebih pada soalan matematika. Untuk menjawab soalan matematik ataupun kuis ke, teka-teki ke, macam itulah. Ini jarang berlaku. Tapi harap tak berlakulah. Okay, case ini adalah dia bagi situasi sama macam tadi, case. So dia berikan satu situasi, minta kamu analyse dan berikan jawapan. Okay, tengok contoh macam how many gas station are there in Europe. Kita mungkin tak tahu, so kita agak-agak je. So dia tak nak pergi skop jauh sangat, mungkin dalam Malaysia je kot. Okay, dumb question, nama pun dumb. So, soalan tak ada kaitan interview, tapi dia saja nak tahu awak punya pre-program answers. So biasa kalau tanya colour kesukaan, takkan baru nak fikir aku suka colour apa. So itulah fikir awal-awal. So siapakah lelaki idaman kamu, perempuan idaman kamu? So semua dah predetermine. So kita boleh jawab dengan senang. Okay, ini soalan ni jarang berlaku. Tapi dia akan tanya jugalah kadang-kadang, dia tak ada kaitan interview. Kalau kita boleh marah dia ataupun dia kata ni personal, tak boleh. So kita nak cuba jawab juga. Okay, secara conclusionnya, mencari seorang kandidat yang ada skill yang bagus dan ada culture yang bagus untuk fit dengan company itu adalah satu perkara yang susah. So dia akan cuba gunakan pelbagai cara untuk mendapatkan pekerja yang dia boleh rasa boleh fit dengan syarikat dia. Sebab culture syarikat ada yang berbeza, tak semua sama seperti di rumah. So kita kena cuba adapt dengan company culture tersebut. Tapi jangan buang harga diri lah. Kita kena jaga harga diri kita, kerja dengan bermaruah sikit. Okay, so kita kena pastikan kita ada semangat-semangat ini. Kita boleh manage stress, itu penting. Okay, deal with ambiguity, boleh deal dengan kerisauan. Work constructivity, boleh bekerja dengan membina sebagai team dan demonstrate yang kita ni penuh dengan sumber. Kita tahu apa kita nak buat, kita tahu sumber-sumber ni. So mencari seorang yang right fit for each role, okay, akan menambahkan inovasi, productivity, customer satisfaction and profit. So tak salah sebuah syarikat membuat pelbagai cara untuk mendapatkan pekerja dia sebab dia bergantung pada profit syarikat. So kalau kita nak kerja, kita kena fikir bahawa benda tu adalah menguntungkan saya. Saya dapat kerja, saya dapat gaji, dan pada masa sama saya boleh bantu syarikat untuk berkembang. Syarikat berkembang, awak pun berkembang. Okay? So itu saja untuk modul 3. Ini awak boleh buat sebagai discussion. Kita boleh tanya dalam grup Telegram nanti. Okay, jika ada soalan, boleh rujuk saya di Telegram ataupun WhatsApp. Dan kita boleh lebih berbincang pasal topik ini. Dan sebuah kelas juga akan dijalankan pada waktu terdekat secara online untuk bincangkan secara lebih detail. Terima kasih. Jumpa lagi pada chapter seterusnya. Okay, bye.